Kisah pengalaman pahit yang diceritakan oleh pegawai waran 2 bersara Radzi Abdul Majid. Detik cemas Paskau, pertarungan hidup atau mati di badai ombak. 12 tahun lalu, sebuah bot pasukan khas udara Paskau telah karam di perairan Mersing ketika Malaysia dan Singapura berebutkan Pulau Batu Putih. Kawasan tersebut memang menjadi lokasi biasa tentera masing-masing menjalankan latihan meski ia dipertikaikan. Daripada kumpulan 6 orang tersebut, 2 mati lemas dan 4 selamat. Hanya saya dan Smith yang sampai pukul 11.49 malam. Sebastian sampai lebih kurang jam 5 petang disebabkan beliau berenang dahulu untuk mendapatkan pertolongan, manakala Sarjan Saad yang berenang bersama arwah Ayub dan Asrul dijumpai oleh helikopter PDRM setelah 55 jam berada di dalam laut. Beliau dijumpai bersendirian sebab meninggalkan arwah Asrul dan arwah Ayub untuk pergi mendapatkan pertolongan. Saat dijumpai di perairan Tanjung Siang pada jarak lebih kurang 50 km dari lokasi kejadian. Helikopter PDRM tiada alat untuk winch up saat ke dalam helikopter, jadi mereka terpaksa tunggu pesawat Nuri yang terlibat dengan operasi cari selamat itu untuk mengambil Saad dan seterusnya membawanya terus ke hospital JB. Semasa berenang tu, body line saya diikat kepada Smith, manakala Saad dengan kedua arwah. Saya dan Smith terpisah daripada grup Saad disebabkan cuaca buruk, ditambah pula laut yang bergelora. Kebetulan masa tu musim tengkujuh. Begitu kisah yang diceritakan oleh pegawai waran 2 bersara Radzi Abdul Majid. Pada mulanya, beliau membangkang cadangan untuk mereka keluar pada hari itu, memandangkan ianya adalah permulaan musim tengkujuh. Keadaan laut sangat bergelora pada ketika itu, hinggakan bot nelayan kecil tidak ada yang berani keluar. Mereka sendiri kekurangan kelengkapan untuk menghadapi keadaan tersebut. Walau bagaimanapun, Major Smith berkeras kerana merasakan ia satu keperluan bagi mereka menjalankan tugasan Ricky bagi tujuan mencari lokasi untuk penandaan bagi LGB Laser Guided Bomb yang akan dilepaskan oleh pesawat Hornet semasa latihan nanti. Kawasan tersebut memang menjadi kawasan latihan pesawat-pesawat kita, antaranya untuk laser guide bom. Sudahnya, mereka keluar juga dengan bot 17 kaki berenjin kembar. Namun, bot uzur itu tidak mempunyai kekuatan untuk mengharungi laut bergelora pada musim sebegitu.
Sewaktu berada 38 km ke tengah laut, salah satu enjinnya mati. Enjin yang satu lagi tidak mampu membekalkan tenaga dan akhirnya turut mati juga. Tersadai mereka di tengah laut itu dalam keadaan ombak yang mencanak ketinggiannya. Beberapa ketika akhirnya, salah satu ombak itu menghempap dan menenggelamkan terus mereka. Keadaan panik menguasai. Mujurlah dengan latihan berterusan selama ini, Razi, Saad dan Sebastian bertindak pantas. Razi mengikat bodi lainnya kepada Major Smith, manakala Saad mengikat bodi lainnya kepada kedua orang anggota yang boleh dikatakan agak baru, iaitu Asrul dan Ayub. Sebastian diarahkan berenang mencari bantuan terlebih dahulu. Selepas agak lama menunggu, tetapi tiada kelibat bantuan yang kelihatan, Razi dan Saad akhirnya terpaksa membuat keputusan untuk meninggalkan bot yang semakin karam, kerana sekiranya mereka menunggu, pasti lebih banyak bahaya yang bakal terjadi. Ketika melepaskan pegangan daripada bot, tiba-tiba ombak datang dan memisahkan mereka. Arus kuat telah membawa Razi dan Major Smith ke arah lain, memisahkan mereka daripada Saad dan dua orang anggota lagi. Maka bermulalah pertarungan di antara hidup dan mati bagi mereka. Menggunakan segala ilmu yang pernah dipelajarinya, Razi mengambil kemudi untuk perjalanannya dengan Major Smith. Gaya redangan backstroke digunakannya bagi menjimatkan tenaga dan memastikan dia tahu apa yang bakal mendatang. Kaedah ini lebih efisien berbanding renangan bebas yang membutakan perenang kepada bahaya dari arah belakang. Sekiranya ombak datang, perenang pasti akan ditenggelamkan. Sampai satu ketika, Major Smith hampir menyerah kalah dan tak sanggup meneruskan perjalanan. Kederatnya sudah habis dan matanya mahu terlelap. Razi berusaha sedaya upaya membakar kembali semangat lelaki itu dan meneruskan perjalanan mereka. Sekiranya dia menurut, mereka berdua pasti tipis harapan dan peluang untuk selamat. Sekian lama berenang dan dalam keadaan letih serta lesu, mereka akhirnya berjaya sampai ke pantai dan diselamatkan pasukan. Sebastian kelihatan terlantar keletihan. Menurut mereka yang ada di situ, dia sampai kira-kira 6 jam sebelum mereka. Dialah yang memberitahu pasukan akan keadaan mereka dan pasukan cari selamat telah pun digerakkan untuk mencari mereka. Keesokannya, barulah Saad dijumpai berseorangan. Beliau terpisah daripada Asrul dan Ayub kerana beliau bertindak cuba mencari bantuan apabila melihatkan
keduanya sudah semakin tidak bermaya. Itu pun beliau dijumpai tersasar daripada laluan asal lebih 50 kilometer. Helikopter PDRM yang menjumpainya terpaksa berpatah balik kerana tidak mempunyai peralatan mengangkut yang keluar. Nuri terpaksa dikeluarkan untuk meneruskan usaha menyelamat. Mayat Asrul dan Ayub dijumpai masih terikat dengan lifeline mereka. Pengalaman itu mungkin perit, tetapi ia juga memberikan kebaikan kepada pasukan Paskau yang selepas itu dilengkapi dengan bot yang lebih canggih dan moden. Bagi Razi pula, kenangan peristiwa itu memang menyayat hati, terutama apabila mengenangkan kedua orang anak buahnya yang tewas di laut tersebut. Namun, ia juga membuktikan latihan keras yang selama ini dikaitkan dengan dunia komando adalah sedikit sebanyak penyumbang yang membuatkan beliau terus berusaha mencari jalan menyelamatkan bukan sahaja nyawanya sendiri tetapi juga nyawa orang lain yang bersama beliau. Beliau dan Major Smith selepas itu menjadi rakan baik dan disahkan naik ke pangkat pegawai waran hasil temuduga yang telah dilaluinya sebelum peristiwa tersebut.